tentang Sapura Energy. Saya bersetuju usaha Datuk Seri Najib untuk menyelamatkan, kerana Sapura Energy ini dia mempunyai beberapa telaga minyak. Memang boleh menguntungkan dalam saat-saat minyak harga naik ini. Cuma sekarang ni dia tidak mempunyai modal untuk pusingan. Katanya sebab itu Sapura Energy meminta supaya bank-bank tempatan untuk memaafkan tu melupakan 7.5 bilion dari hutang sejumlah 10.3 bilion. Satu benda yang agak mustahil. Saya tahu benda ini akan diusahakan. Datuk Seri Najib berkali-kali malam beliau ditembak oleh Rafizi. Kata Datuk Seri Najib ni tak betul dan sebagainya. Sedangkan apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Najib, sebenarnya beliau melihat kerana Sapura Energy ini ada pelaburan daripada PNB. Pelaburan syarikat-syarikat tempatan, ramai anak-anak tempatan yang sudah pun terkangkang sekarang. Mereka tak dapat lagi untuk membuat collection ataupun pembayaran. Ini yang masalahnya. Dalam keadaan begitu, saya ingat kenapa tidak Datuk Seri Najib membuat cadangan macam dulu. Sapura Energy ini tutup dulu. Buat satu entiti baru. Kalau dia mempunyai lesen untuk cari gali, dia mempunyai telaga minyak dan sebagainya, syarikat baru itulah dipindahkan. Jadi biarlah syarikat itu fresh. Jadi tak ada ini nak menanggung hutang ni bukan sedikit saudara. Bukan sedikit. 10.3 bilion mana nak cari dalam keadaan negara susah. Jadi akhirnya orang akan mengatakan ini tindakan bail out. Dan saya mengharapkan agar pimpinan dapat menyiasat bagaimana Sapura Energy ini boleh terjebak dalam kesukaran untuk membayar hutang bank, untuk membayar kepada pekerja-pekerja ataupun mereka yang berniaga dengannya. Perlu disiasat sebenarnya saudara. Dalam keadaan sekarang ni kita tak boleh lepas tangan. Saya bersetuju, tapi dalam waktu yang sama saya tidak bersetuju untuk di bail out begitu saja. Kerana orang yang meninggalkan Sapura Energy ni macam Mokzani Mahathir, macam Syahril, mereka dah kenyang. Walaupun ada berita dia jual dia punya kapal terbang apa semua, itu masalah dia lah. Tapi masalah kita sekarang ni, apakah semua itu perlu wang rakyat? Ini masalahnya. Ini satu hal lagi tu. Tentang apa yang akan berlaku, tentang ini MRT 3. Saya mendapat kiriman bagaimana bahawa sejumlah 35 orang ahli jemaah menteri di kabinet boleh meluluskan sekitar 61 bilion peruntukan untuk MRT 3. Ini sedapatan saya tanpa kelulusan daripada parlimen. Jadi ini keadaan saudara. Jadi kabarnya katanya hutang MRT adalah 6 bilion. ONM cost ataupun ONM operating cost lah 1.2 bilion. Jadi total outflow sebanyak 7.2 bilion. Dan untuk break even kalau ini perkhidmatan ini diteruskan, MRT perlu mengutip sejumlah 8 juta sehari. Kalau tak dapat 8 juta sehari, maka syarikat MRT atau prasarana ini juga akan terjebak dalam masalah. Ini perlu dilihat. Sebab itu saya katakan dalam keadaan sekarang ini berbulu-bulu banyak lagi saya. Belum lagi kita bongkar cerita apa yang berlaku CID syarikat yang nak membekalkan 5GB apa semua. Saya belum dapat lagi sepenuhnya. Ini saya cuma dapat kawan kirim kat saya, dia kata who cares, right? Even all the people end up paying for it, even those that don't ride on MRT, subsidies those that do. Debt service 6 billion, OMM cost 1.2 billion, total outflow 7.2 billion. Apakah ini akan dikena pada rakyat? Ini masalahnya. Dalam keadaan kita begini, saya harap pimpinan negara dapat memikirkanlah sejelas-jelasnya kedudukan kewangan negara. Sebab itu saya berpesan setiap kali kata, negara jangan berbelanja tanpa had. Kerana kita bimbang kita akan jadi negara yang muflis. Saudara Mat Semana, zaman bosku betul lah, memang baik waktu itu. Tapi nak kata macam mana sekarang? Segala-galanya dah berubah. Sebab itu kita juga merasakan bahawa perangai, sikap ahli-ahli parlimen, mereka sebagai wakil rakyat, saya menuntut mereka
untuk menangani masalah ini bukan sekadar tengok dan lihat. Mereka sepatutnya duduk berbincang sekali, nyatakan apa cadangan nak menyelamatkan keadaan MRT lah, Sapura Energy dan banyak lain. Dan saya agak mengharapkan agar Menteri Ekonomi betul serang. Perlu ada satu sesi. Menteri Menterinya Datuk Mustafa Mohamed. Jangan fikir soal politik. Fikirkan sekarang ni terbeban di bawah anda macam mana kita nak memperbaiki ekonomi negara. Itu yang harus dipikirkan. Mana syarikat-syarikat yang menanggung beban yang tinggi. Jangan dilonggokkan supaya rakyat yang memikul. Jangan dibiarkan semua itu ambil daripada kantung wang negara. Kalau ambil daripada kantung wang negara, artinya duit rakyat. Ini yang kita tak setuju. Jadi sebab itu Menteri Perdagangan Antarabangsa, MITI, Menteri Ekonomi tu yang katanya sebagai pengurusi pemulihan negara, pulihkanlah sekarang ni. Ini keadaannya. Saya rasalah mereka mengabaikan. Memang saudara, semua ini berpunca. Saya cakap terus terang, kalaulah diteruskan agenda yang macam mana Tun Razak buat dulu, iaitu dasar ekonomi baru, kita tak terjebak dalam masalah begini. Tapi selepas era Tun Hussein On, naik Dr. Mahathir, dia menzahirkan dasar penguasaan. Dan dasar penguasaan kononnya nak mengkayakan orang Melayu. Kononnya dia akan lantik 5 orang. 5 orang ini macam MLM lah, akan melahirkan 5 orang jutawan lagi. Jadi 5 jutawan yang dilahirkan ini akan melahirkan 5 jutawan lagi. Macam piramid lah. Benda tak terlaksana. Cakap boleh lah, tapi apa jadi? Tambah-tambah lagi bila adanya unsur-unsur kroni. Serak Azhar Abu, geng kartel yang ada pun hampas. Itu keadaan sekarang saudara. Saya melihat sebenarnya bukanlah satu benda yang mudah untuk diperbaiki kedudukan ekonomi yang telah rosak teruk sekarang ni. Saya melihat teruk. Sebab itu kita merasakan Parti Pejuang jangan sembang lebih lah. Ya saudara. Dan hari ini saya juga heboh mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menyaut cabaran Datuk Seri Najib untuk berdebat. Saya merasakan soal debat ini tidak menyelesaikan masalah. Perdebatan secara terbuka ataupun secara tertutup tidak menyelesaikan masalah. Jangan lupa satu ketika dulu, waktu era negara dipimpin oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi, ada debat, bukan tak ada debat, ada debat terbuka yang diadakan di Dewan Bahasa antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan wakil daripada UMNO iaitu Datuk Syabri Cik. Tapi apa hasilnya? Apa hasil perdebatan itu? Rakyat nak tahu apa hasilnya. Adalah lebih baik waktu yang digunakan untuk debat itu digunakan untuk menyantuni satu sama lain, cari idea, bukan berdebat. Kalau berdebat ni nak tunjuk siapa terror. Ini bukan budaya kita. Betul lah, kadang-kadang Tuan Anwar Ibrahim dulu dia marah kalau orang kata debat ini tidak menzahirkan apa-apa. Tapi ke mana pergi? Where are we heading? Apa matlamatnya bila diadakan debat? Debatlah. Orang kata begini, orang ni kata begini, orang kata begini, rakyat dengar nganga. Silap bulan lalat masuk mulut. Itu saja. Habis setengah jam, 1 jam, 2 jam, apa pun tak ada. Yang kita hendak santuni semua masalah itu di parlimen. Datuk Najib ahli parlimen, Datuk Seri Anwar Ibrahim ahli parlimen, berdebatlah dalam parlimen tu. Kenapa di parlimen lebih banyak menceritakan soal peribadi? Saya sebenarnya tak bersetuju lah nak debat-debat ni. Buat apa? Nak tunjuk siapa betul, siapa salah. Kalaulah apa yang ada persepsi rakyat, orang kata dia salah. Salah lah. Tak boleh nak buat apa, saudara.